والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca ayat-ayat yang akan dihuraikan nanti. Mudah-mudahan dengannya akan menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Kita baca bermula daripada ayat 42 sehingga ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Maksud daripada ayat-ayat yang dibacakan tadi, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya, dan laksanakanlah solat, tunaikan zakat, dan rokoklah beserta orang-orang yang rokok. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu mereka yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
kita masih membaca ayat-ayat berkenaan dengan sifat dan perangai Bani Israel. Yang kisah berkenaan dengan mereka telah kita huraikan dalam 2 siri kuliah yang lepas. Dan pada malam ini kita sambung lagi. Kerana ayat-ayat yang menyentuh berkenaan dengan sifat perangai Bani Israel dalam surah ini panjang. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, sedangkan kamu mengetahui. Ini di antara perangai yang buruk yang dilakukan oleh Bani Israel, khususnya di kalangan pendeta dan orang-orang alim mereka, kerana untuk mencari harga dunia yang sedikit, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat sebelum ini, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, jangan kamu menjual ayat-ayat aku dengan harga dunia yang sedikit, dan hendaklah kamu takut kepada aku. Di antaranya ialah dengan cara mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil, di waktu yang sama menyembunyikan kebenaran. Ini sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluk, baik di langit, di darat ataupun di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159, kita akan sampai kepada ayat itu nanti. Tapi ada kaitan dengan ayat yang kita baca pada malam ini. Kita sebut terus firman Allah Ta'ala, ayat 159 surah Al-Baqarah, yang mencela perbuatan mereka yang menyembunyikan kebenaran dan mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan juga petunjuk, selepas daripada kami menjelaskan kepadanya, selepas kami menjelaskannya kepada manusia dalam Alkitab, maka Allah Ta'ala melaknati mereka dan turut dilaknat oleh mereka yang melaknat, yakni di kalangan para malaikat dan makhluk Allah Ta'ala yang lain, termasuk ikan-ikan di lautan. Sa'id telah meriwayatkan daripada Qatadah berhubung dengan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, jangan kamu campur adukkan hak dengan batil. Kata Qatadah, لَا تَلْبِسُوا الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ دِينَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ بِدْعَةٌ وَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ. Kata Qatadah, maksud ayat ini ialah
jangan kamu campur adukkan agama dan pegangan Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Karena satu-satunya agama yang benar, yang diredai dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Adapun agama kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan di sana ada anak bagi Allah. Yahudi mendakwa Uzair sebagai anak Allah. Nasrani mendakwa Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Semua kepercayaan dan fahaman Yahudi Nasrani itu adalah bid'ah, bukannya daripada Allah. Tak ada kena-mengena dengan Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup yang diterima dan diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la taktumu ma indakum minal ma'rifati bi rasuli wa bima jaa bihi wa antum tajidunahu maktuban indakum fi ma ta'lamuna minal kitab allati bi aidikum. Kata Ibnu Abbas, jangan kamu sembunyikan apa yang ada di sisi kamu berkenaan dengan maklumat tentang Rasul aku dan apa yang dibawa, sedangkan kamu dapati semuanya tercatat dalam kitab kamu yang kamu sedia mengetahuinya, yang ada di hadapan kamu. Jadi di antara yang disembunyikan ialah berkenaan dengan Nabi SAW dan sifat-sifat yang ada pada Nabi akhir zaman. Mereka sembunyikan demi kepentingan dan kedudukan mereka sendiri, supaya orang dah ikut Muhammad, pengikut-pengikutnya tetap menerima mereka sebagai pemimpin dan menerima mereka sebagai ketua yang dihormati. Kalau ikut dan percaya pada Muhammad, sudah tentu kedudukan dan kepentingan mereka akan terjejas. Jadi ini larangan daripada Allah. Islam adalah Islam. Yang lain daripada Islam adalah lain daripada Islam. Tak boleh campur aduk sama sekali. Tak boleh. Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Apa yang berlaku kepada hari ini di kalangan umat Islam, berlakunya campur aduk dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Sebahagiannya diterima berdasarkan petunjuk wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan sebahagian sistem hidup yang lain diambil daripada sistem dan juga peraturan yang dicipta oleh manusia sendiri. Dan perkara hubungan manusia dengan Allah, diambil petunjuk daripada Al-Quran. Tetapi di antara sesama manusia disusun berdasarkan sistem yang direka, yang dicipta, yang digubal oleh tangan-tangan dan tangan-tangan yang berasaskan kepada akal dan hawa nafsu manusia. Kalau agama Nasrani dan Yahudi disebut oleh Qatadah sebagai suatu amalan bid'ah, tak ada kena-mengena dengan Islam, maka apatah lagi fahaman-fahaman izm-izm yang ada pada hari ini. Hanya Islam sebagai cara hidup yang diterima oleh Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai ad-din,
sebagai cara hidup yang menyeluruh, maka ia sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia tergolong di kalangan golongan yang rugi pada hari akhirat kelak. Itu yang pertama. Kata Allah, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu. Di antara kebenaran yang disembunyikan ialah tentang kebenaran Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebenaran Islam dalam perkara-perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu sabdanya, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu bilijamin min nari yaumil qiyamah. Apabila sesiapa yang ditanya berkenaan dengan satu ilmu, lalu dia sembunyikan, dia tidak menyatakan dengan benar, dia sembunyikan kerana kepentingan tertentu, tak berani nak menyatakan yang hak, maka dia akan dikekang mulutnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat kelak. Dan diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, as-sakitu anil haq syaitanu akhras. Orang yang mendiamkan diri daripada menyatakan yang benar, ia adalah syaitan yang bisu. Dahlah syaitan, bisu pula. Ini hinanya orang yang menyembunyikan kebenaran. Bahkan disifatkan oleh Allah dalam surah yang lain, famathaluhu kamathalil kalb. Perbandingan orang yang seperti ini, yang mencari dunia sehingga sanggup menyembunyikan kebenaran, keadaannya macam anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukuhu yalhath. Kamu halau pun dia jelek, kamu biar pun dia jelek. Kerana mengharapkan habuan daripada tuannya sehingga sanggup menyembunyikan kebenaran. Ini di antara sifat perangai pemimpin dan pendeta orang alim Bani Israel yang dilaknat oleh Allah dan juga para malaikat dan segala makhluk Allah yang lain. Itu yang pertama. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunailah zakat dan rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Selalu kita jumpa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sering menyebut secara beriringan mendirikan sembahyang dengan menunaikan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Biasa kita jumpa begitu. Ya, bila Allah sebut perintah suruh sembahyang, di waktu yang sama diiringi dengan perintah supaya menunaikan zakat. Kerana ia mengisyaratkan kepada kita bagaimana hubungan yang mesti dibina. Hablum minallah wa hablun minan nas. Sembahyang membina hubungan kita dengan Allah. Manakala menunaikan zakat membina hubungan melalui kewajipan zakat dalam kemasyarakatan, dalam masyarakat. Maknanya kewajipan kita bukan hanya urusan hal yang berkait dengan diri kita semata-mata. Di sana ada tanggungjawab. Dalam ayat ini berkait dengan ekonomi.
keperluan saling bantu-membantu dalam masyarakat. Dan di sana ada kewajipan-kewajipan yang lain yang juga mesti ditunaikan, iaitulah amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajipan untuk berdakwah dan mengajak mereka kepada Islam. Jadi tidak cukup dan tidak memadai kalau sekiranya kita hanya melaksanakan kewajipan yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tak cukup. Saya selalu menyebut di sini berkenaan dengan sifat orang yang beriman yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Asri. Golongan yang tak rugi bukan sahaja amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh, di waktu yang sama wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan sahaja dia beriman dan beramal soleh, melakukan ibadah, membina hubungan dia dengan Allah, di waktu yang sama dia menunaikan kewajipan dia terhadap masyarakat dengan mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada sabar. Dalam arti kata yang lain, menunaikan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dia kewajipan yang mesti ditunaikan. Kalau setakat beriman dan beribadat hanya fikir diri kita semata-mata, kita masih dalam kerugian. Kita masih golongan yang rugi. Kerana mengabaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Sa'id Hawa rahimahullah ketika mentafsirkan surah Al-Asri, dia kata apa? Qad ahmala kathirun minal muslimin asy-syai'ainil akhirain wa qassaru fil awwalain. Kebanyakan orang Islam meninggalkan kewajipan yang ketiga, yang keempat, at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Wa qassaru fil awwalain, dan mereka cuai dalam menunaikan tanggungjawab yang pertama dan yang kedua. Bukan tinggal beriman juga, tapi iman yang tak sempurna. Beribadat juga, ibadat yang tak sempurna. Berlaku taksir, berlaku kecuaian. Tapi kewajipan nombor 3, nombor 4, at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, ya, antaranya dengan maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar, di waktu yang sama perlu sabar dalam melaksanakan kewajipan tersebut. Ramai orang yang tinggal, menyebabkan mereka tergolong di kalangan golongan yang rugi. Jadi ayat aqimus salata wa atuz zakah adalah satu simbolik bagaimana hubungan yang mesti kita bina, bukan sahaja dengan Allah, bahkan juga dengan manusia, baik dari sudut ekonomi dan juga perkara kewajipan yang lain seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita kena ambil tahu apa yang berlaku kepada umat Islam yang melibatkan kehidupan kita, baik dari sudut ekonomi, baik dari sudut politik, supaya kita memastikan sistem ekonomi dan politik yang berlangsung, yang mentadbir itu benar-benar berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembahyang berulang-alik ke masjid, ke surau, ada duit lebih pergi ke Mekah, kita tak peduli apa nak berlaku kepada negara. Yang berlaku yang menimpa masyarakat, kepincangan yang berlaku dalam pentadbiran, ya, penyelewengan, kezaliman, kita tak peduli. Kononnya tak ada kena-mena dengan agama. Inilah fahaman sekularisme, agama Kristian, yang slogan mereka da' ma lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Hak urusan agama serah kepada Allah, hak urusan negara serah pada raja. Da' ma lillahi lillah
Hal-hal Allah serah pada Allah, iaitu hal-hal berkait dengan kehidupan dari sudut rohani, ibadat. Apa yang berkait dengan urusan istana, urusan dunia, serah pada raja, tak ada kena-mengena dengan Allah. Urusan politik, urusan ekonomi, ni serah pada manusia yang fikirkan. Tak perlu nak dikaitkan dengan wahyu. Cerita wahyu ni ketika nak sembahyang saja. Ini adalah fahaman yang menyeleweng. Tetapi itulah yang menjadi sebahagian daripada pegangan umat Islam. Dan ini termasuk dalam ayat yang kita sebut tadi. Wala talbisul haqqa bil batil. Yang kamu campur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Kerana Islam ini lengkap, sempurna dan menyeluruh. Al-Islamu fi wadin wal-almaniyatu fi wadin akhar. Islam berada di satu lembah, sekularisme di lembah yang lain. Dia tidak bercampur aduk sama sekali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah dan kitabnya Al-Islam wal-Almaniyah wajahan biwajhin, pertemuan bersemuka secara berdepan antara Islam dengan fahaman sekularisme. Jadi inilah sistem yang diatur oleh Islam. Ya, yang lengkap, bukan sahaja membina hubungan dengan Allah, tetapi juga membina hubungan dengan masyarakat, dengan orang sekeliling, dengan menaikkan kewajipan baik dari sudut ekonomi ataupun kewajipan agama yang lain seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'al raki'in. Dan rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Tadi di awal Allah Ta'ala sebut dah, dirikanlah kamu akan sembahyang. Kemudian Allah sebut lagi, rokoklah kamu bersama dengan orang yang rokok. Adakah berlaku pengulangan di sini? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ia tidak membawa makna pengulangan. Dan makna apa? Aqimus salah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir, aqimus salah itu perintah suruh sembahyang. Warka'u ma'al raki'in, perintah suruh berjamaah ketika sembahyang. Aqimus salah, dirikanlah kamu akan sembahyang. Warka'u ma'al raki'in, dan rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok, yakni dilakukan sembahyang tadi secara beramai-ramai, secara berjamaah. Maka tidak berlaku pengulangan di sini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan kata Ustaz Said Hawa rahimahullah, istadalla kathiran minal ulama biqaulihi warka'u ma'ar raki'in ala wujubi salatil jamaah. Ramai di kalangan ulama, kata Syekh Said Hawa rahimahullah, berdalilkan kepada ayat warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama dengan orang rokok, menjadi dalil kepada kewajipan, wajibnya sembahyang berjemaah ni. Tak cukup sekadar menikah sembahyang, tapi hendak kamu rokok bersama dengan orang rokok. Kata Syekh Said Hawa, banyak ramai kalangan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kepada wajib solat berjamaah. Cuma mazhab Syafi'i kita menjadi fardu kifayah. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dengan katanya, hamam tu, aku bercita-cita. Aku bercita-cita apabila Bilal melakukan azan, aku lantik seorang imam, kemudian aku akan pilih beberapa orang di kalangan kamu, pergi cari kayu api, kemudian pergi tengok mana rumah-rumah sahabat yang dengar azan tapi tak datang sembahyang berjemaah, aku nak bakar rumah dia. Aku nak bakar rumah dia. Tapi Nabi tak buat. Cuma Nabi kata, aku berhasrat nak buat begitu. Hamam tu, aku bercita-cita nak buat begitu.
Kalau Nabi buat sungguh, pasti tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam menyatakan wajib sembahyang berjemaah. Tak sah kalau sembahyang seorang diri kalau mendengar azan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tak sah sembahyang melainkan di mana tempat kamu mendengar azan. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mesti didirikan di masjid atau di surau atau di tempat perhimpunan ramai. Kalau tak didirikan di tempat yang terbuka itu, semua berdosa. Walaupun didirikan di rumah masing-masing. Tak memadai. Tak terangkat kewajipan fardu kifayah tadi. Berjemaah tapi di rumah masing-masing. Belum lagi menunaikan kewajipan fardu kifayah. Kena diri tempat perhimpunan ramai. Kerana dia adalah menjadi syiar. Sama ada di masjid, di surau, ya, ataupun di dewan, tempat perhimpunan ramai secara terbuka. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan supaya bukan sahaja mendirikan sembahyang tetapi rokok bersama-sama, yakni secara berjamaah. Di samping menunaikan hak-hak yang berkait dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut lagi berkenaan dengan sifat perangai orang-orang Yahudi, khususnya di kalangan pemimpin dan orang-orang alim mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu menyuruh manusia buat kebaikan sedang kamu lupa diri kamu sendiri? Wa antum tatluna al-kitab. Dan kamu membaca akan Alkitab, yakni Taurah. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Sebab turun ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah ekoran daripada sifat perangai sebahagian daripada ulama Yahudi. Di kalangan mereka ada yang berpesan kepada saudara mara kaum kerabat dan mana-mana yang ada hubungan penyusuan dengannya di kalangan orang Islam. Ya, orang alim Yahudi yang ada ahli keluarga yang meluk Islam. Di kalangan ahli keluarga dia ada yang masuk Islam, dan juga di kalangan orang-orang Islam yang ada hubungan penyusuan dengannya, ibu yang jadi adik-beradik susuan. Dia kata apa? Usbutu ala dinal lazina antum alaih. Tetaplah kamu dengan agama yang sedang kamu anuti sekarang. Dan apa yang diperintahkan kepada kamu dengan agama itu. Sesungguhnya lelaki ini, dia adalah benar. Yakni Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dengan katanya itu ialah Nabi Muhammad. Fa inna amrahu haqqun. Apa yang dibawa oleh lelaki ini, yakni Muhammad, adalah benar. Jadi mereka ini suruh supaya beriman dan tetap terus istiqamah dengan Islam yang Nabi bawa, sedangkan mereka sendiri tak beriman. Ekoran daripada itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini juga riwayat daripada Ibnu Abbas. Kana al-ahbaru ya'muruna muqallidihim wa atba'ihim. Kana al-ahbaru ya'muruna muqallidihim wa atba'ahum bittiba'i at-taurati wa kanu yukhalifunaha fi juhdihim sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang alim Yahudi, mereka suruh kepada pengikut-pengikut mereka supaya ikut Taurah. Sedangkan mereka sendiri menyanggahinya, khususnya yang berkait dengan sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab mereka. Suruh pengikut ikut Taurah.
Tapi mereka sendiri tak ikut, tak percaya, tak beriman dengan Nabi, walaupun Nabi telah disebut sifatnya dalam kitab Taurat. Suruh mengikut-ikut Taurat, dia sendiri tak ikut Taurat. Itu yang Allah Ta'ala turunkan ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh orang buat kebaikan, iaitu beriman dengan Muhammad, ikut Taurat, tapi kamu sendiri tak beriman, kamu sendiri tak ikut Taurat. Sedangkan kamu baca Taurat. Kamu ni tak ada akal ke? Kata Allah, afala ta'qilun, kamu ni tak ada akal ke? Tak mikir ke? Tak reti ke? Ini kata Allah Ta'ala, mencela perbuatan meninggalkan apa yang disuruh. Dan kata Ibn Jurayj, kana al-ahbaru yahuna ala ta'atillah wa kanu hum yuwaqi'una al-ma'asi. Orang-orang alim Yahudi menggalakkan pengikut masing-masing supaya sentiasa taat kepada Allah, sedangkan mereka sendiri terjebak dalam perkara maksiat dan perkara dosa dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mempunyai maksud yang sama kita baca dalam surah As-Saff, di mana Allah Ta'ala juga mencela orang-orang yang beriman yang perangannya macam orang Yahudi juga. Iaitulah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, pasal apa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Sangat besar kebencian dan kemurkaan di sisi Allah orang yang hanya bercakap tapi tak buat. Ulama tafsir meriwayatkan Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut mencela orang yang beriman yang sifatnya seperti mana yang diriwayatkan oleh sebahagian ulama tafsir, di mana di kalangan orang yang beriman ada yang cakap, khususnya hak jenis munafik lah. Hak yang beriman benar-benar tak masuk ayat ni. Tak masuk dalam sebab turun ayat ni. Sebahagian di kalangan orang munafik yang mengaku beriman tu, dia kata apa? Lau alimna ahabbal a'mali ila Allahi la'amilnahu. Kaulah kami tahu apa dia amalan yang paling dikasihi si Allah, nescaya kami akan menunaikannya. Lalu Allah Ta'ala turunkan perintah jihad. Tiba-tiba mereka tidak berjihad. Karihuhu, mereka benci dan tidak menaikkan tanggungjawab jihad. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu supaya berperang dan berjihad. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan kamu tak suka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi hak kamu tak suka itulah kebaikan kepada kamu, dan apa yang kamu suka itulah keburukan kepada kamu, kata Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan celaan di sini ialah perkara perintah dan perkara kewajipan yang berkait dengan beriman kepada Allah, yang berkait dengan melakukan ketaatan, bukan perkara maksiat, yang berkait dengan kewajipan jihad. Jadi difahami dari sebab nuzul ayat ni, berarti celaan itu adalah kepada, celaan itu melibatkan perkara-perkara yang berupa kewajipan untuk menunaikannya dan kewajipan untuk meninggalkannya. Kewajipan untuk melakukan apa yang berupa perintah dan meninggalkan apa yang berbentuk larangan. Dia suruh orang semayang, dia suruh orang beriman, tapi dia sendiri tak semayang, dia sendiri tak beriman. Dia larang orang minum arak, dia sendiri minum arak. Ini yang dicela. Adapun kalau dia sebut tentang kelebihan semayang sunat, galak orang qiyamul lail,
Kalau orang baca Quran, dia sendiri tak qiyam. Dia qiyamus sabah ya. Ya, suruh orang qiyamul lail, dia qiyamus sabah. Qiyamun nahar. Suruh bangun malam dengan segala kelebihan yang ada dibaca ayat Quran dan hadis-hadis. Dia bangun subuh, bangun siang hari. Tidak menghidupkan malam. Kalau kau orang sembahyang sunat tapi dia sendiri tak buat. Ini tak termasuk dalam celaan ini. Ya. Karena itu bukan perkara yang berupa perintah yang mesti dilaksanakan, yang berupa kewajipan. Ataupun larangan yang mesti ditinggalkan. Dan terdapat di sana banyak hadis-hadis yang mencela perbuatan seperti ini, yang tidak melakukan apa yang dia suruh ataupun melakukan apa yang dia larang. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan oleh Allah, aku telah melalui satu kumpulan manusia yang menggunting bibir mereka dengan gunting-gunting daripada neraka. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Lalu Jibril menjawab, haula'il khutaba min ahli dunya ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ta'qilun. Mereka adalah khutaba, mereka yang menyampaikan ucapan kepada manusia, yang menyuruh ke arah kebaikan, melakukan kewajipan dan ketaatan, sedangkan mereka sendiri tidak menunaikannya. Lupa akan diri mereka. Hanya duk nampak orang lain je kena buat, dia sendiri lupa diri mereka sendiri. Ini di hari akhirat, nyeguting bibir dan lidahnya dengan gunting-gunting daripada api neraka. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menyuruh manusia melakukan kebajikan sedang mereka lupa akan diri mereka sendiri, mereka akan diheret dalam api neraka Jahanam. Lalu dikatakan kepada mereka, man antum? Siapa kamu? Lalu mereka menjawab, nahnu allazina kunna na'murun nasi bil khair wa nansa anfusana. Kami ini semasa atas dunia adalah golongan yang suruh orang buat kebaikan, sedangkan kami lupa akan diri kami sendiri. Cakap tak serupa, bikin. Bikin tak serupa, cakap. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dibawa dan dicampakkan dalam api neraka, lalu terkeluar usus daripada perutnya, kemudian dia heret keliling dengan perut dia, dengan usus perut dia dikeliling di jalan, sebagaimana keldai mengheret alat pengisar, keliling. Kama yadurul himar birriha, sebagaimana keldai dia keliling duk heret alat pengisar tadi. Lalu ahli neraka pakak khumum, pakak berhimpun pergi kepadanya dan berkata, malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Apa kena dengan kamu ni? Pasal apa masuk neraka? Bukankah kamu atas dunia dahulu sentiasa menyuruh orang buat baik dan mencegah kemungkaran? Memang kami suruh orang buat baik, suruh taat kepada Allah, jangan derhaka, jangan buat maksiat. Tapi kami sendiri derhaka. Kami cegah orang
hari ini, kata mereka. Ini di antara ayat dan juga ayat Al-Quran yang dia suruh melakukan apa yang dia larang. Kadang-kadang berlaku salah faham di kebanyakan. Dia menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah, ajak dia berjuang dan berjihad, membetulkan segala penyelewengan dan keadaan baik. Macam mana saya nak ajak orang pada Islam, aku sendiri dakwah lagi, aku sendiri, syaitan tepuk tangan. Sebenarnya apa maksud daripada ayat ini? Apakah dia memberi makna kita kena bersih diri kita dulu baru boleh khabar orang? Kita kena sempurnakan diri kita dahulu baru kita boleh ajak orang lain. Adakah itu bermaksud daripada ayat ini? Ini yang kebanyakan orang dia salah faham. Akhirnya dia tinggal kewajipan amar ma'ruf nahi munkar pasal dia kata aku tak sempurna. Aku sendiri tak buat, aku sendiri melakukan perkara yang maksiat. Akhirnya dia tinggal kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Syaitan bersorak gembira, berjaya, menang dia. Pasal orang Islam sendiri keliru, akhirnya meninggalkan kewajipan menyuruh pada yang baik, cegah kemungkaran. Jadi apa maksud celah daripada ayat ini? Berhubung dengan perkara tersebut, Imam Al-Qurtubi, ini kita kena faham balik, ya, supaya jangan kita keliru lepas ni. Memang pada zahir ayat nampak gitu. Adakah kamu suruh orang mesti tak buat? Dia tak yang suruh, pasal aku tak buat lagi. Gitu. Adakah kamu larang sedangkan kamu buat? Kalau tak payah larang, pasal aku pun minat agak juga. Aku nak larang kau ni. Tak? Aku nak kata haram riba, tak boleh riba sendiri. Macam mana aku sendiri buat pinjaman berdasarkan riba? Jadi tak payah larang. Adakah itu maksud ayat? Ya? Imam Al-Qurtubi menyebut inna tawbikha, saya baca dia punya matan dia, ya, biar kita faham. Inna tawbikha fil ayati bisababi tarki fi'lil birri la bisababil amri bil birri. Celaan Allah dalam ayat itu adalah disebabkan meninggalkan apa yang dia suruh, bukan mencela perbuatan dia yang menyuruh. Faham tak? Yang ada dua situ. Yang pertama suruh buat kebaikan. Yang kedua meninggalkan apa yang disuruh. Dia dua kewajipan yang berbeza. Suruh buat baik, suruh orang sembahyang, satu kewajipan. Dan melakukan apa yang kita suruh, itu satu kewajipan yang lain. Kamu suruh tu baguslah, tapi kamu tak buat tu kenapa? Itu yang dicela. Bukan cela perbuatan kamu suruh tu. Cela perbuatan kamu tinggal apa yang kamu suruh. Jadi kata ulama, di antaranya Ustaz Syed Hawa rahimahullah sendiri menjelaskan, bukan bermakna bila kamu tak buat apa yang kamu suruh, lalu kamu tinggalkan perbuatan menyuruh kepada yang ma'ruf. Tinggal dua-dua lalu. Faham tak? Ya? Yang dicela oleh Allah ialah kamu tinggal, kamu tak buat apa yang kamu suruh. Itu yang dicela. Bukannya Allah mencela kamu suruh, kamu tinggal. Allah tak cela tu. Tapi Allah cela kenapa kamu tinggal apa yang kamu suruh. Kamu tinggal, buatan kamu tinggal apa yang kamu suruh tu tak betul. Suruh tu bagus dah. Jadi kata ulama, bukan bermakna bila kamu tak buat apa yang kamu suruh, lalu kamu tinggalkan perbuatan dan kewajipan menyuruh. Faham tak? Jadi kewajipan itu berterusan. Suruh. Jadi sebab itu kata Syekh Hawa, fasahihu, yang betul, yang sebenar makna ayat ini memberi makna ialah annal amila an alima ya'muru bil ma'ruf wa illam yaf'alhu. Orang alim tetap berkewajipan menyuruh kepada yang ma'ruf sekalipun dia tak buat.
Wa yanha 'anil munkar wa in takabahu. Dan dia mesti tetap mencegah daripada munkar sekalipun dia sendiri buat munkar itu. Tapi dia berdosa. Disebabkan kecuaian dia tidak melakukan apa yang disuruh dan melakukan apa yang dia larang. Dan supaya tak tercela, maka buatlah. Supaya tidak tercela, maka tinggal. Bukan bermakna bila kamu tak boleh buat apa yang kamu suruh, lalu kamu tinggalkan kewajipan amal ma'ruf. Bukan bermakna bila kamu tak boleh tinggal maksiat, lalu kamu tinggal kewajipan nahi munkar. Bukan begitu maksud ayat ini. Allah mencela, Allah marah, pasal apa tak buat? Jadi kena buat. Pasal apa kamu tak tinggal apa yang kamu larang? Jadi kena tinggal. Itu je. Itu sepatutnya reaksi kita. Betul tak? Itu sepatutnya respon kita sebagai seorang yang beriman. Bukan bila baca ayat itu lalu tinggal tu amal ma'ruf nahi munkar. Faham tak ni? Jadi dia dua kewajipan yang berasingan. Bila kita suruh orang buat baik, boleh pahala tak? Boleh pahala tak? Suruh orang sembahyang, boleh pahala tak? Boleh. Lepas tu kita tak sembahyang, dosa tak? Dosa. Jadi kita baru dosa sekali. Tapi disebabkan kita tak sembahyang, lalu tinggal amal ma'ruf. Tengok orang tak sembahyang, kita tak suruh. 2 kali dosa. Dah kita tak sembahyang, tak suruh orang sembahyang pula. 2 kali dosa. Betul tak? Kita ni minum arak. Lepas tu tengok orang minum arak, kita tak cegah. Minum arak, dosa dah sekali. Lepas tu tengok orang buat muka, tak cegah pula. 2 kali dosa. Jadi respon kita sebagai seorang yang beriman bila baca ayat ini, bukan bermakna bila tak buat apa yang disuruh, lalu tinggal kewajipan amal ma'ruf. Respon kita sebagai orang yang beriman, bukannya bila buat apa yang dilarang, lalu tinggal kewajipan nahi munkar. Bukan itu respon orang yang beriman. Respon orang yang beriman, bila dah Allah cela begitu, maka dia buatlah apa yang disuruh. Respon orang yang beriman, bila Allah cela perbuatan begitu, dia tinggallah apa yang dilarang. Itu sepatutnya. Bukan tinggal hak yang pertama tu. Faham tak? Nah, kena faham molek. Kemudian ada satu ungkapan yang menarik. Ya. Kisah yang menarik. Berkata Al-Hasan, Syekh Hasan Al-Basri kepada Mutarrif bin Abdullah, kepada sahabatnya yang seorang lagi yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Kata Syekh Hasan Al-Basri kepada Mutarrif bin Abdullah, "Aiz ashabak." Berilah nasihat pada sahabatmu, kata Hasan Al-Basri. Beri nasihat pada sahabat kamu. Suruh buat ketaatan, tinggal maksiat. Lalu dia jawab apa? Jawab Mutarrif, "Inni akhafu an aqula ma la af'al." Sesungguhnya aku bimbang, aku takut, aku cakap apa yang aku tak buat. Kata Mutarrif kepada Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang besar, kibarut tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in. Jadi kata Mutarrif, aku tak berani. Pasal aku takut termasuk di kalangan orang yang bercakap tak serupa bikin. Lalu kata Syekh Hasan Al-Basri, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Ayyuna yaf'alu ma yaqul. Siapa di kalangan kita yang mampu melakukan segala apa yang dia cakap? Wa yawaddu syaitan annahu qad zafira bihadha falam ya'mur ahadun bima'ruf wa lam yanhal munkar. Dan syaitan memang suka. Syaitan memang suka apabila dia berjaya mengelirukan anak Adam, lalu anak Adam tadi meninggalkan terus kewajipan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi syaitan pun bergembira. Syaitan jadi menang kerana salah faham tadi. Pasal respon orang beriman bukan tinggal, tapi buat, perbaiki diri. Tak, suruh orang buat baik, dia buat. Suruh tinggal perkara munkar, pasal memang kewajipan kita kena tinggal munkar tu. Di waktu yang sama kita juga wajib cegah.
Faham? Kemudian kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in juga. Sa'id bin Jubair kata apa? "Lau kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakunu fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha 'an munkarin." Kalaulah seseorang itu beralasan, ya, bahawa dia tidak boleh sesat dahulu hari dia syaitan tepuk tangan dan gembira kerana menang dalam pertarungan itu. Kata Syekh Sa'id bin Jubair, kalau itu alasan yang diberi, nescaya tak ada orang yang akan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Pasal kita ni tak sempurna. Ya. Jadi yang berkait dengan kewajipan, kita kena suruh dan kita berusaha sedaya mungkin, dan mana kecuali kita mau ampun kepada Allah. Ya tak? Kau tengok maksiat, wajib cegah. Tak ada pernah baca mana-mana hadis, ya, yang mensyaratkan kita bila tengok munkar, jangan cegah dulu, pastikan kamu tinggal dulu. Tak ada. Tapi Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhafu minal iman. Siapa-siapa yang tengok munkar kena ubah dengan tangan, tak mampu dengan lidah, tak mampu bercilah hati. Itu selemah-lemah iman. Jadi kena cegah lah bila tengok ke mungkaran. Nabi tak kata kecuali kalau kamu sendiri masih belum dapat meninggalkannya, maka tak payah suruh. Nabi tak kata begitu. Nampak tak? Kerana melaksanakan apa yang disuruh memang kewajipan kita. Melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, itu kewajipan kita sebagai seorang beriman. Jadi sepatutnya kita ke arah baiki diri, bukan semakin mengabaikan kewajipan tersebut. Ini maksud daripada ayat yang kita baca ini. Jangan kita salah faham, dan inilah kebanyakan setengah-setengah orang yang keliru, ya, menyebabkan dia tak mahu cara mana. Kata kita tak usahlah nak cakap hal besar-besaran negara, nak ubah apa. Ya, diri sendiri pun tak boleh, tak sempurna lagi, dia kata. Dan nak tanya, bila diri kamu akan sempurna? Cuba kamu. Ya, bila agak-agak diri kamu akan sempurna sehingga memungkinkan ketika itu kamu melaksanakan amal nahi munkar? Cuba beri jaminan. Ya, tanya siapa pun tak boleh beri jaminan. Artinya amal ma'ruf nahi munkar tak boleh buat sampai kiamat. Kalau itu alasannya, betul tak? Jadi jangan keliru. Kita suruh islah nafsak wa du'u ghairak, kata Nabi. Baiki dirimu, di waktu sama suruh orang lain. Dan menyeru orang lain itu juga adalah satu proses membaiki diri. Kita kena ingat, dia serentak tu. Ya, ada orang dia kata kita kena lawan jihad nafsu dulu, sebelum jihad yang lebih besar. Ya, lawan nafsu dulu, bersih diri dulu, suci hati dulu, sebelum nak suci orang lain. Tak tanya dia, cuba beri tempoh berapa lama diri kamu akan suci dan sempurna. Kita ni sekejap suci, sekejap kotor, sekejap suci, jatuh. Sebab itu iman kita ni yazidu yang kos. Kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah kita manusia. Tapi itu bukan bermakna kita mesti meninggalkan kewajipan amal nahi munkar. Tak boleh. Ya? Kena ingat, nak menghadapi ujian, itu juga satu proses untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Bukankah Allah Ta'ala sebut, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah rasuluh wa sadaqa Allah rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang yang beriman melihat tentera Ahzab, mereka berkata, inilah dia apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Benarlah Allah dan Rasul, dan tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri yang bulat kepada Allah. Berjuang dan berjihad itu sendiri adalah proses untuk memperkukuh dan meningkatkan iman.
Bukan hanya duduk atas jadah, duduk bila sebeh, baca Quran, sujud bagi petang siang malam. Itu pun boleh tentu lagi. Ya, ulur 500 riyal cabut nyacang. 500 riyal je. Oh, ibadat siang malam. Tapi tak reti, tak faham, tak ada ilmu. Tak belajar. Yang dikira hanya ibadat dengan Allah Ta'ala. Ya, ulur 500 riyal cabut nyacang lalu. Tak kuat. Kita nak tengok tahap ujian apa ni setahu mana kejayaan iman kita, kuat atau tidak, mesti berada di medan. Di situlah iman kita akan teruji. Betul tak? Dengan menghadapi segala kerenah manusia, di situ timbulnya sifat sabar. Di situ timbulnya sifat tawakal. Di situ timbulnya sifat penyerahan diri yang bulat kepada Allah. Timbul di situ. Kalau duduk diam gitu tak ada, sabar. Sabar apa? Tawakal tak ada. Tak ada orang nak marah apa? Ya tak? Nak berzikir, nak yang hana-hana, kelah lagi ya. Tapi jangan sentuh bab negara, bab politik. Ini tak, bukan salah. Dan kuda-kuda perang yang memecut di medan perang di siang hari. Maknanya mereka beruzlah, di waktu yang sama mereka berjuang dan berjihad. Dan Ustaz Fathi akan menyebut dalam kitabnya Maza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa arti saya menganut Islam? Bahagian yang kedua. Dia kata apa? Uzlah nafsiyah syu'uriyah la jasadiyah. Uzlah mengasingkan diri yang berlaku hari ini hanya uzlah syu'uriyah sahaja. Uzlah nafsiyah sahaja. Iaitu dari sudut perasaan dan dalaman rohani kita. Mesti uzlah, tak campur aduk dengan kebatilan di luar. Tapi la jasadiyah, bukan uzlah dari sudut batang tubuh. Maknanya jasad batang tubuh kita bersama dengan masyarakat, tapi jiwa kita tak bergelaman dengan kebatilan dan maksiat dosa yang ada. Dan Nabi sebut rahbaniyatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Kependitaan umatku ialah di medan perang, bukan lagu. Rahbaniyah, tahu rahbaniyah? Ya, rahbaniyah ni kependitaan. Maknanya betapa. Ya, rahbaniyah kependitaan. Ya, rahib, pendeta. Ini berlaku di zaman antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan kebangkitan Nabi menjadi rasul. Pengikut Nabi Isa yang setia dengan Nabi Isa diburu. Mereka diburu. Ada yang dibunuh, ada yang ditangkap dan dizalimi. Menyebabkan ramai di kalangan mereka yang mengasingkan diri berdalam gua. Itu yang disebut rahib. Daripada rahib inilah timbulnya kalimah rahbaniyah, iaitu kependitaan, beribadat dan bertapa. Kerana keadaan suasana tak mengizinkan. Jadi kata Nabi, kepertapaan umat aku bukanlah gua, tapi di medan jihad. Yakni berjuang. Kependitaan rahbaniyatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Kependitaan umat aku ialah di medan perang, bukan dalam masjid, bukan dalam surau, bukan di dalam gua, mengasingkan roh dan jasad sekali. Tak. Ya, kita hanya uzlah nafsiyah la jasadiyah. Uzlah dari sudut rohani dalaman sahaja, ya, tidak dikotori dengan dosa keadaan sekeliling, tapi jasad kita tetap bersama masyarakat. Mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Dan akhir sekali Allah Ta'ala berpesan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa lal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya ia sangat berat, satu perkara yang besar, melainkan bagi orang yang khusyuk sahaja. Setelah Allah telah sebut tentang masalah yang kita baca tadi, lalu Allah Ta'ala kata untuk memudahkan pelaksanaan tersebut, maka hendaklah kamu minta tolong dengan sabar dan semayang. Ya, minta tolong dengan sabar dan semayang. Yakni sabar dalam menunaikan perintah, meninggalkan perkara yang dilarang, dan juga sabar ketika musibah.
Dan juga sembahyang. Bila hadapi masalah, sembahyang. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Bila Nabi menghadapi apa masalah pun, Nabi akan sembahyang 2 rakaat. Oh yang kita buat hari ini sebagai solat hajat. Ya, minta pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Setengah ulama mentafsirkan sabar dengan makna puasa. Jadi kita puasa siang hari, malam kita sembahyang hajat. Nampak? Setengah ulama mentafsirkan sabar dalam ayat ini dengan makna puasa. Kerana puasa itu sebahagian daripada sabar. Jadi tak kiralah dengan makna puasa ke ataupun dengan makna sabar itu sendiri, memang hanya orang yang sabar saja yang akan berjaya. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintah, sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang, dan sabar ketika musibah. Dan juga dengan sembahyang terus berhubung dan bermunajat kepada Allah. Dan Allah telah sebut sabar dan sembahyang ni berhajat semua dan selalu bertawakal, selalu mengadu pada Allah ni benda yang berat. Nak sabar ni bukan benda mudah. Nak sembahyang selalu berhubung dengan Allah Ta'ala ni, ramai orang tak ada masa. Kadang lupa Allah Ta'ala. Bila dah habis akal dah, baru nak mengadu pada Allah. Usaha sana, usaha ni, jumpa sana, tak pernah kata nak berdoa pada Allah. Patutnya kita berdoa, kemudian kita berusaha. Minta pertolongan dengan Allah di samping kita berusaha. Dah lupa tu dengan Allah Ta'ala. Jumpa Tok Bomo, cari lebih pada Tok Bomo pada Allah Ta'ala. Ya tak? Tok Bomo ni kata gitu gini, ya lah. Jadi Allah Ta'ala kata untuk memudahkan kamu laksanakan tugas tanggungjawab kamu, minta tolong dengan sabar dan dengan sembahyang. Dan ia sangat berat melainkan kepada orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitulah mereka yang yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Inilah makna orang yang khusyuk. Tafsirul Quran bil Quran. Tafsir yang paling tepat ialah Al-Quran mentafsirkan Al-Quran sendiri. Al-Quran mentafsirkan siapa orang yang khusyuk yang dimaksudkan. Iaitulah orang yang yakin bahawa akan bertemu dengan Allah dan yakin bahawa dia akan kembali kepada Allah. Yakni apa maksud dia? Hanya orang yang yakin dengan hari akhirat. Hanya orang yang yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Hanya orang yang yakin bahawa dia akan kembali kepada Allah. Hanya orang ini sahaja yang mampu sabar dalam hidup dia. Ya tak? Sabar dan 3 kategori yang kita sebutkan tadi. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika musibah. Ya? Dia tak akan mampu sabar malaikat jika dia benar-benar yakin akan bertemu dengan Allah. Jadi bila dia ingat kepada Allah, ingat akhirat, di sana ada ganjaran, maka dia akan tetap tu sabar. Dia akan laksanakan perintah Allah. Jadi dia tak suruh orang saja, dia akan buat juga. Dia bukan saja larang orang buat maksiat, dia pun tinggal juga. Kerana dia sabar daripada menurut hawa nafsu dia untuk buat maksiat. Faham tak? Jadi sebab itu memudahkan kamu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar ialah dengan sabar. Dan dengan sembahyang sentiasa membina hubungan dengan Allah Ta'ala. Membina kekuatan dalaman rohani kita. Barulah kita akan mampu melaksanakan kewajipan amal ma'ruf nahi munkar. Ini maksud yang dikehendaki oleh Allah. Jalan yang Allah beri. Dengan minta tolong dengan sabar. Allah sebut, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah balas kepada orang yang sabar dengan syurga dan pakaian sutera pada hari akhirat. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas kepada orang yang sabar ni dengan balasan yang tak terhitung. Bighairi hisab, tidak terhitung pahala dia. Jadi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dengan mendapat kelebihan yang dijanjikan, hanya orang ini sahaja yang mampu bersabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat,
dan sabar ketika musibah. Wallahu a'lam. Itulah ya huraian dan maksud daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan seterusnya mengambil iktibar dan kita laksanakan dan tunaikan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang yang beriman, agar kita tidak menyamai dan menyerupai sifat perangai Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma hdina wahdi qaumana bihidayatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an wa najjina minan nirani bihurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa tuan-tuan sekalian, saya mengalu-alukan sumbangan yang berterusan daripada muslimin-muslimat untuk membiayai program-program kebajikan khususnya di kawasan saya sendiri.